Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 1 akan memperkenalkan satu aplikasi yang boleh diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Aplikasi tersebut diberi nama Seesaw. Seesaw yang biasanya kita ketahui adalah satu permainan jongkang-jongkit yang biasanya ditemui di tapak permainan. Tapi pada kali ini, Seesaw yang akan kami perkenalkan adalah platform berasaskan aplikasi digital yang diguna pakai oleh guru, pelajar dan ibu bapa untuk bekerjasama dalam memantau hasil kerja pelajar sekaligus ibu bapa untuk mengawal tingkah laku anak-anak secara bersepadu bersama guru. Aplikasi ini dicipta oleh Adrian Graham dan Carl Sjogren. Menurut dapatan web syarikat, Seesaw digunakan oleh lebih 10 juta pengguna yang terdiri daripada guru, pelajar dan ahli keluarga. Pangkalan pengguna terbesar aplikasi ini adalah sekolah rendah. Namun, Seesaw telah memperlihatkan penggunaan yang paling meluas dalam kalangan guru sekolah menengah dan guru peringkat grad serta guru elektif dan guru tadika. Malah, ciri-ciri yang ada pada Seesaw ini juga memperlihatkan potensinya sebagai satu medium dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Dalam video kali ini, kami akan membahaskan 4 aspek yang utama iaitu ciri-ciri yang ada pada Seesaw, cara penggunaannya, berserta kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut info dalam setiap aspek yang saya sebutkan sebentar tadi, maka anda semua diwajibkan untuk teruskan menonton. Okey? Okey, sekarang saya akan bagi tahu berkenaan dengan features-features yang ada dalam aplikasi Seesaw, dan penerangan ini hanya secara ringkas sahaja kerana selepas saya terangkan ini akan ada satu penerangan dengan lebih jelas bagaimana setiap features itu digunakan lebih-lebih lagi untuk pembelajaran dalam talian bagi subjek pendidikan Islam. Okey, yang pertama, aplikasi Seesaw ini boleh dimasuki oleh 3 kelompok ataupun kita panggil untuk mereka yang boleh sign up, login dan sebagainya. Yang pertama adalah teachers, yang kedua adalah as a student dan yang ketiga adalah as a parents. As a parents ni mostly adalah untuk mereka melihat perkembangan anak mereka dalam pembelajaran. So, aplikasi Seesaw ni sebenarnya khas untuk mereka yang berumur ataupun bersekolah di sekolah-sekolah tadika dan sebagainya. Tapi untuk pendidikan Islam, mungkin ibu bapa itu tidak digalakkanlah untuk guna sebab berbeza taraf umur, peringkat dan sebagainya. Dan seterusnya, kita akan tengok aplikasi Seesaw itu ada apa ya. Okey, apabila kita masuk aplikasi Seesaw itu, di bawah ini akan ada 4 perkara, iaitu journal, activities, notification dan progress. Okey, untuk journal, features journal ni adalah untuk kita lihat segala paparan yang di-upload, di-assign oleh guru, pelajar dan sebagainya. Itu kita akan keluar dekat journal. Ibarat macam dia keluar dekat kita punya tab lah macam ni. Ni kita panggil journal. Setiap perkara yang ada tu akan keluar dekat journal. Yang kedua ada activities. Activities ni kita khas untuk pelajar, untuk kita tengok guru dia assign apa, aktivitis apa yang dah di-schedulekan, aktivitis apa yang dah di-archive dalam kalender dan sebagainya. Tetapi dalam aktivitis ini, kalau kita tengok ada browse library dan sebagainya ni, dia sebenarnya khas untuk pelajar anak-anak tadika sebenarnya. Jadi setiap aktivitis ni sebenarnya dia dah tulis dah aktivitis untuk draw ke apa dan sebagainya. Tapi untuk guru, nanti kita boleh tengoklah macam mana cara gunaannya. Seterusnya adalah notification. Notification yang ada, nampak tak? Notification yang ada adalah khas untuk guru ataupun student tengok apa yang masuk dalam aplikasi Seesaw tu. Setiap perkara yang di-upload, setiap perkara yang di-assign dalam Seesaw tu akan keluar dekat dalam notifikasi. Dan terakhir adalah progress. Progress ni sebenarnya khas untuk guru lah. Progress ni khas untuk guru. Okay, di mana guru boleh tengok setiap perkembangan pelajar yang dah hantar ke, yang tak hantar ke, yang dah tengok aktivitis yang diberi, belum tengok, guru boleh tengok progress tu. Okay, itu yang kedua. Okay, seterusnya kalau lihat kepada belah bahagian atas pula, bahagian atas ini adalah profil kita. Yang kedua adalah message. Message ini boleh digunakan lah
untuk kita mesej secara individu ataupun guru buat announcement dan sebagainya. Okay, itu akan diterangkan nanti. Dan seterusnya, okay, untuk bahagian add warna hijau ini, di sinilah ada features-features yang lain. Jika kita sebagai seorang guru, kita boleh post student work. Okay, kita boleh post student work dalam pelbagai jenis kaedah. Okay, yang pertama kita boleh upload foto. Yang kedua kita boleh upload video. Yang ketiga kita boleh upload note. Okay, ni note. Yang keempat kita boleh upload link. Kita bagi link dan sebagainya, so pelajar boleh tengok. Yang kelima kita boleh upload lah file foto dalam jenis file lah. Dan yang terakhir adalah drawing. Kita boleh bagi any nota ke, any assessment, any penilaian dalam bentuk lukisan. Dan itulah kita boleh tengok. Dan setiap perkara ini juga akan keluar dekat kalau kita jadi as a student, akan keluar juga. So kalau guru boleh upload benda sama, pelajar pun boleh upload benda yang sama. Cuma nanti dia akan bagi tahulah benda yang boleh di-upload, benda yang tak upload. Guru boleh awasilah perkara tersebut. Okay. Dan bahagian atasnya ada juga class setting lah. Features yang ada, kita boleh setting kelas kita, nama kelas, kita boleh tulis grade level berapa, kita boleh manage teacher, kelas tema, kelas icon. Lagi apa lagi? Kita boleh tengok student likes and comments. Kita ada lah, ini kalau kita masuk as a teachers. Okay, itu features-features yang ada dalam aplikasi Seesaw. Dan seterusnya, selepas ini kita akan lihat bagaimana aplikasi Seesaw itu digunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran subjek pendidikan Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan cara penggunaan aplikasi Seesaw. Aplikasi Seesaw boleh dibuka sama ada melalui app atau melalui web. Kemudian, untuk menggunakan aplikasi ini, kita perlu log masuk sama ada sebagai guru, pelajar atau ahli keluarga. Okay, sekarang kita masuk sebagai guru. Kita masukkan email kita dan password. Kemudian, teacher sign in. Okay, setelah kita masuk ke aplikasi ini, kita kenalah. Saya akan tunjukkan macam mana cara untuk buat kelas. Kita pergi ke nama guru di atas tu dan create new class. Okay, kita namakan kelas kita Pendidikan Islam dan grade level ada. Submit. Okay, sekarang kita dah buat kelas Pendidikan Islam dan saya akan terangkan macam mana kita nak tambah pelajar dalam kelas ini. Okay, kita pergi ke bahagian bawah, add student. Okay, ada dua cara kita nak add student masuk ke dalam kelas, iaitu sama ada melalui email dan tanpa menggunakan email. Okay, untuk menggunakan email, okay, pelajar kena buka aplikasi Seesaw ni sama ada melalui app atau boleh pergi ke web. Kemudian pilih student dan masukkan kod yang telah diberi oleh guru. Okay, kemudian sign in dengan Google account dan masukkan email dan password. Okay, ini cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, tanpa menggunakan email, ada dua kaedah, iaitu sama ada shared device atau one-to-one device. Okay, untuk shared device ni, sekiranya pelajar itu dia berkongsi peranti dengan ahli keluarga dia. Okay, cara nak masukkan dia, pelajar boleh pergi ke aplikasi Seesaw dan choose sebagai pelajar. Kemudian scan QR code ini atau masukkan kod yang diberi oleh guru. Okay, dan tanpa email juga, lagi satu cara iaitu sekiranya pelajar itu mempunyai peranti sendiri, guru boleh masukkan nama student. Kemudian pelajar pergi ke aplikasi ini dan pilih sebagai pelajar. Kemudian scan QR code ini dan masukkan kod yang telah diberi. Kemudian pilih nama. Nama-nama ni yang telah guru masukkan, jadi pelajar tinggal pilih je. Sekiranya nama dia tak ada dalam senarai yang itu, maksudnya pelajar tu tak boleh masuk ke dalam kelas.
Itulah cara-cara untuk masukkan pelajar ke dalam kelas. Seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana guru boleh menggunakan aplikasi ini untuk pengajaran dan pembelajaran. Boleh pergi ke add ini dan post student work. Kat sini kita akan nampak beberapa ciri lah, iaitu boleh upload foto, drawing, video, upload note dan link. Untuk foto ni dia boleh untuk kita ambil gambar dan upload lah. Kemudian untuk drawing ni fungsi dia sama macam whiteboard lah, papan putih. Kita boleh masukkan teks, audio, gambar dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Kita juga boleh pilih background. Contohnya, masukkan teks background. Lepas tu boleh masukkan shape. Lepas tu boleh gunakan pen. Dan sini juga boleh add page untuk tambah apa-apa lagi. Screen, boleh upload foto, video dan sebagainya. Dan kita boleh post di dalam kelas lah. Kemudian kita boleh juga untuk masukkan link. Sebagai contoh, panduan cara solat yang betul. Dan ini akan dilihat oleh pelajar-pelajar di dalam kelas. Selain itu, kita juga boleh gunakan note. Jadi nanti pelajar-pelajar boleh like, komen. Okey, seterusnya untuk assign activity pula. Guru boleh create new activity. Contohnya nama activity bacaan dalam solat. Arahan daripada guru, sila rekodkan bacaan surah Al-Fatihah. Guru juga boleh nanti ke arahan melalui voice atau tambah multimedia lain, contoh. Kemudian untuk template student response pula, nanti pelajar boleh, sebab dia rakam video, masuk ke rakam video lah paling sesuai untuk merakamkan bacaan surah Al-Fatihah. Dan teacher notes ni contohnya macam due date bagi tugasan ini dalam tempoh 3 hari. Tapi teacher notes ni hanya guru saja yang boleh tengok, pelajar tak boleh. Kemudian kita boleh save. Sekarang kita akan masuk sebagai student pula. Ini merupakan yang tanpa menggunakan email. Kod yang guru bagi, masukkan kod yang guru bagi. Jadi kita boleh masuk ke kelas ini tanpa menggunakan email. Jadi ni apa yang kita lihat, bahan-bahan yang telah diberikan oleh guru. Pada bahagian add ini, pelajar juga boleh masukkan link, video,
nota dan apa-apa pembelajaran lah yang diminta oleh guru. Inilah serba sedikit penerangan mengenai penggunaan aplikasi Seesaw. Untuk platform laman web ataupun aplikasi Seesaw ini, antara kelebihan yang dapat kami lihat ialah ia merupakan satu platform yang interaktif, yang mana sesuailah untuk pembelajaran dua hala secara atas talian. Seperti mana yang telah ditunjukkan dalam Seesaw ini, adanya portfolio digital yang mana boleh digunakan untuk menyimpan hasil kerja pelajar, memberi tugasan, maklum balas kepada pelajar dan sebagainya. Yang menariknya, semuanya ini boleh dikongsikan dalam pelbagai bentuk seperti gambar, video, lukisan, imej, teks, pautan dan juga dapat memuat naik pelbagai jenis fail. Fail daripada Google Drive pun boleh diakses secara langsung melalui Seesaw ini. Jadi melihat kepada kelebihan ini, kita anggap Seesaw ini antara aplikasi ataupun laman web yang bersesuaian lah untuk pembelajaran pendidikan Islam secara atas talian. Contohnya, katakan kita nak mengajar topik tilawah Al-Quran, menggunakan Seesaw ini, guru boleh kongsi audio bacaan daripada guru sendiri ataupun melalui audio daripada sumber lain ataupun pautan, pautan audio. Kemudian nak beri penilaian pula kepada pelajar, kita boleh minta pelajar bacakan ayat Al-Quran dengan tajwid yang betul dan kongsikan bacaan tersebut. Kemudian kalau kita nak mengajar bidang lain pula, contohnya bidang ibadah katakan yang melibatkan amali, contohnya, tapi kelas terpaksa dijalankan secara atas talian. Jadi tiada masalah, guru boleh kongsikan bidang amali berkaitan tajuk seperti pelaksanaan solat, wuduk dan sebagainya, sama ada dengan terus klik butang video untuk rakam penerangan daripada guru sendiri ataupun memuat naik fail video sedia ada ataupun kongsi saja pautan daripada YouTube. Jadi sama juga kalau kita nak tengok pelajar ni betul ke tak mereka dapat mengaplikasikan apa yang telah diajar tu, boleh minta mereka kongsikan video rakaman amali masing-masing. Kalau kata untuk latihan pula untuk semua bidang seperti latihan menjawab soalan kebat, seperti analisis situasi daripada kerajaan akhbar, kenyataan dan sebagainya, boleh gunakan nota untuk melatih pelajar menulis mengikut cara jawab yang betul, ataupun kita nak latih pelajar menyuarakan pandangan mereka melalui pertuturan pula, sangatlah boleh menggunakan aplikasi ini di mana mereka boleh gunakan audio. Klik saja butang mikrofon tu, mereka boleh kongsikan. Guru dan rakan-rakan boleh merespon jawapan pelajar tersebut dalam bentuk audio, tulisan, tanda like ataupun bagi berapa bintang kepada pelajar. Yang kedua, laman web ataupun aplikasi Seesaw ini sangat praktikal. Ia memudahkan guru menyemak kandungan yang dihantar pelajar melalui mana-mana peranti. Katakan guru nak guna komputer, telefon dan juga tablet, semuanya boleh. Seesaw ini boleh diakses melalui laman web dan juga aplikasi di telefon pintar. Aplikasi di telefon pintar ni boleh dimuat naik dimuat turun daripada App Store dan juga Google Play Store. Jadi setakat penggunaan Seesaw ini kami melihat ia boleh menggunakan pelbagai peranti dalam satu masa. Katakan kita nak login Seesaw ni dalam komputer dan juga telefon dalam satu masa, boleh. Khususnya apa yang kami lihat Seesaw ni ia adalah mesra pengguna, yang mana kita dapat lihat pengguna boleh terdiri daripada guru, pelajar dan juga ibu bapa sekali. Guru boleh tambah family members ataupun ibu bapa ke dalam kelas. Jadi dari situ ibu bapa boleh melihat kemajuan dan pencapaian anak-anak mereka dari semasa ke semasa, dan setiap lapisan pengguna ini baik daripada guru, ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri boleh menggunakan aplikasi ini dengan mudah tanpa perlu kepada kemahiran tertentu, dan tak perlu pun bengkel cara menggunakan aplikasi ini dan sebagainya. Kelebihan yang keempat yang terdapat pada aplikasi Seesaw. Seesaw ini adalah satu aplikasi yang fleksibel. Hal ini kerana aplikasi ini boleh diubah dan disesuaikan mengikut keadaan semasa. Hal ini boleh dilakukan pada kelas setting ataupun tetapan kelas. Di mana guru boleh membenarkan ataupun menolak hasil kerja yang dihantar oleh pelajar. Di bermakna guru boleh mengawal hasil kerja yang dihantar oleh pelajar. Oleh demikian, mengikut situasi, guru tu boleh sama ada ingin terus menerima ataupun menukar setting atau menukar tetapan pada kelas setting, sama ada ingin menerima atau menolak hasil kerja pelajar. Yang kedua, guru boleh membenarkan atau tidak pelajar lain melihat hasil kerja kawan-kawan mereka. Ini makna ada pelajar
ada hasil kerja yang boleh dilihat oleh pelajar dan ada juga hasil kerja pelajar yang tidak boleh dilihat oleh pelajar. Sebagai contoh, dalam bidang fit iaitu mandi wajib, pelajar perempuan boleh menghantar hasil kerja mereka ataupun pandangan mereka dengan bebas dan kreatif tanpa perlu memikirkan pandangan daripada pelajar lain. Oleh demikian, kelebihan yang ada pada aplikasi ini boleh membantu pelajar untuk menghantar hasil kerja mereka dan memberikan pandangan mereka dengan bebas tanpa ada batas. Okey. Hal ini kerana mereka tidak perlu risau akan pandangan pelajar lain tentang hasil kerja mereka. Oleh hal yang demikian, hasil kerja pelajar tidak boleh dilihat oleh pelajar lain melainkan guru ataupun admin sekolah membenarkan. Oleh demikian, selain pada itu, guru juga boleh membuat password di halaman page dan juga guru juga boleh menentukan orang-orang tertentu sahaja yang boleh akses ataupun masuk ke dalam kelas aplikasi ini. Okey, jadi kesimpulannya, aplikasi ini boleh dikawal di bawah panduan guru sepenuhnya. Saya akan teruskan pula dengan kekurangan yang terdapat di dalam aplikasi Seesaw ini. Kekurangan yang pertama ialah apabila pelajar ingin mengedit posting guru, pelajar tersebut perlu repost terlebih dahulu, barulah edit yang dilakukan akan dapat dipaparkan di bahagian ruangan kelas di dalam Seesaw. Bagi konteks di dalam pendidikan Islam pula, apabila seorang guru pendidikan Islam meminta pelajar untuk mengadakan aktiviti penilaian secara berkumpulan. Sebagai contoh, guru meminta pelajar untuk buat mind map ataupun pertemuan berkaitan sesuatu topik. Jadi, masalah akan berlaku apabila pelajar B ingin edit di bahagian pertemuan pelajar A. Pelajar B perlu repost terlebih dahulu, barulah apa yang diedit dapat dipaparkan di bahagian ruangan kelas di dalam Seesaw. Tambahan pula, jika pelajar sering repost posting tersebut, maka ianya akan jadi redundant ataupun kita panggil secara berlebihan. Sedangkan posting tersebut hanya berkisar pada aspek yang sama sahaja. Kekurangan yang berikutnya ialah pelajar perlu mempunyai capaian internet bagi menggunakan aplikasi Seesaw ini, kerana aplikasi Seesaw ini hanya boleh dilakukan di atas talian sahaja. Tanpa capaian internet, seorang guru tidak boleh menggunakan aplikasi Seesaw ini. Bagi konteks pendidikan Islam pula, sekiranya seorang guru pendidikan Islam itu ingin mengadakan aktiviti secara atas talian, namun sebilangan besar pelajarnya mempunyai masalah capaian internet, maka aplikasi Seesaw ini tidak disarankan, memandangkan aplikasi ini hanya boleh dilakukan melalui atas talian sahaja. Okey, antara kelemahan penggunaan aplikasi Seesaw juga adalah dari segi ruangan sembang untuk guru dan pelajar secara khusus tidak disediakan. Okey, seperti yang kita tahu, guru hanya dapat menggunakan ruangan sembang bersama dengan ibu bapa pelajar sahaja. Sekiranya guru ingin memaklumkan apa-apa berkenaan prestasi, kemajuan dan perkembangan pelajar di dalam kelas, guru hanya dapat memaklumkannya kepada ibu bapa kerana ibu bapa atau anggota keluarga mempunyai akses kepada pembelajaran pelajar semasa menggunakan aplikasi Seesaw ini. Hal ini dilihat kurang efektif bagi pembelajaran pelajar apabila guru tidak boleh berinteraksi secara terus dengan pelajar. Misalnya, guru ingin memberi maklum balas terhadap tugasan video pelajar berkenaan tajuk beriman kepada Allah di bawah bidang akidah, guru hanya boleh memberi komen pada hasil kerja pelajar. Maklum balas guru juga dapat dilihat oleh semua rakan sekelas dan juga ibu bapa pelajar sekiranya dibenarkan oleh guru. Akhirnya guru dapat setting kelas tu membenarkan atau tidak untuk pelajar ataupun ibu bapa melihat hasil kerja tersebut. Gurunya tidak dapat mengadakan sesi refleksi secara one-on-one dengan pelajar kerana tiada ruangan sembang khusus disediakan di dalam aplikasi Seesaw ini untuk diakses oleh guru dan pelajar. Ruangan sembang antara ibu bapa dengan guru memang tidak dinafikan sangat efektif untuk mengetahui tahap prestasi, kemajuan dan perkembangan pelajar, tetapi keperluan guru untuk mempunyai ruangan sembang secara terus dengan pelajar dilihat. Sangat penting supaya guru dan pelajar bebas untuk berinteraksi secara dua hala di samping interaksi antara terus dengan ibu bapa ataupun anggota keluarga pelajar.
Selain itu juga, kelemahan aplikasi Seesaw ini dilihat dari sudut tiada fitur panggilan video ataupun Meet semasa sesi pengajaran. Pengguna aplikasi Seesaw tidak mempunyai fitur panggilan video ataupun Meet untuk melaksanakan sesi pengajaran secara dalam talian. Seperti mana aplikasi Google Meet, Microsoft Teams, Zoom dan seumpama dengannya. Misalnya kalau kita boleh lihat fungsi Meet bagi aplikasi Microsoft Teams membolehkan guru berinteraksi dengan murid secara real time, secara panggilan video langsung. Jadi dalam fungsi tersebut dan fungsi Meet juga, guru-guru boleh memuat naik slide PowerPoint untuk menggunakan bersama dengan Draw serta boleh menggunakan whiteboard secara sehala ataupun secara kolaboratif dengan pelajar-pelajar. Fungsi Together Mode juga di dalam aplikasi Microsoft Teams merupakan sesuatu yang sangat menarik lah, yang saya kira sangat menarik di mana dia akan memaparkan video susunan pelajar seolah-olah berada di dalam satu bilik darjah yang sama. Dan dalam fungsi Meet tersebut juga, pelajar-pelajar dapat memberi reaksi dengan menekan pelbagai emoji ataupun stiker untuk merespon terhadap pengajaran guru di dalam kelas. Okey, bagi aplikasi Seesaw pula, hal ini tidak dapat dilaksanakan kerana Seesaw tidak mempunyai fungsi yang saya sebut tadi. Jadi contohnya, sekiranya fungsi tersebut dapat diaplikasikan dalam penggunaan Seesaw, guru dapat berinteraksi dengan mudah semasa sesi pengajaran. Berinteraksi dengan pelajar dengan mudah semasa sesi pengajaran. Contohnya dalam pengajaran bidang akhlak, tajuk adab dengan ibu bapa. Guru boleh berkongsi paparan slide PowerPoint yang telah disediakan oleh guru ataupun guru menunjukkan video pendek berkait dengan topik pembelajaran kepada pelajar semasa sesi pengajaran. Hal tersebut dilihat sangat efektif kepada pelajar maupun guru bila mana sesi pengajaran tu dapat dilaksanakan secara real time. Okey, sesi pengajaran tersebut melalui aplikasi Microsoft Teams yang saya sebut tadi juga mempunyai fungsi yang mana dapat merakam ataupun menyimpan rakaman sesi kelas ataupun sesi pengajaran guru untuk tontonan pelajar yang tidak dapat hadir ke kelas ataupun ada segelintir pelajar yang tidak mempunyai capaian internet yang kuat. Jadi salah satu cadangan penambahbaikan untuk aplikasi Seesaw ini adalah mengintegrasikan penggunaan aplikasi Seesaw dengan aplikasi lain yang mana mempunyai fitur panggilan video ataupun Meet seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom dan sebagainya. Oleh itu, penggunaan Seesaw ini dapat digunakan secara meluas dan efektif kepada pengguna, terutamanya untuk sesi pengajaran antara guru dan pelajar.